Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat 15. Ketahui olehmu sunat hai'ah itu tiada 7 bentuk dan 2. Baik. Ketahui olehmu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ketahui olehmu hai talib, sunat hai'ah itu tiada dituntut. Sunat hai'ah itu tiada dituntut. Siapa yang tak tuntut syarat. Tiada dituntut dijabarkan sujud sahwi. Kalau kita tinggal sunat hai'ah tak dituntut pada syarat bahawa kita sujud sahwi. Tiada dituntut dijabarkan sujud sahwi, yakni tiada dituntut oleh syarak dijabarkan, yakni ditampung dengan sujud sahwi orang yang meninggalkan dia. Jadi orang yang sembahyang yang meninggalkan dia, yang meninggalkan sunat hai'ah. Apa maksud hai'ah? Hai'ah ialah kelakuan. Sunat hai'ah iaitu kelakuan. Di dalam sembahyang dia ada rukun, di dalam sembahyang dia ada sunat arba'ah, di dalam sembahyang dia ada sunat hai'ah. 3 rukun. Tetapi kalau nak kira sekali pada 2, dia ada syarat. Syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, sunat arba'ah, sunat hai'ah. Sunat arba'ah itu kita dah bagi tahu. Sunat arba'ah itu maksudnya sebahagian. Arba'ah itu maksudnya sebahagian. Sunat-sunat jadi sebahagian daripada yang besar-besar, yang penting-penting di dalam sembahyang. Sebahagian daripada yang besar-besar, yang penting-penting di dalam sembahyang. Tapi sunat bukan wajib. Jangan kata sunat arba'ah itu setengah daripada rukun dah. Kalau semua daripada rukun, wajib. Kena buat, tak boleh jabat. Dia bukan setengah daripada yang wajib. Arba'ah itu setengah daripada perbuatan, setengah daripada bacaan yang penting-penting di dalam sembahyang. Kalau kita tinggal dia, kena sujud sahwi. Kalau tidak, cacat sembahyang kita. Itu arba'ah. Jadi sunat arba'ah ini dia ada 8 tempat saja di dalam sembahyang. Berdiri bagi kunut, membaca kunut, salawat Nabi di dalam kunut, wa ala ali Sayyidina Muhammad di dalam kunut, wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi.
jadi 4 semua dalam gunung. Dan di dalam tahiyat awal 3, duduk bagi tahiyat awal dan membaca tahiyat awal, salawat Nabi dalam tahiyat awal. Jadi 7. Satu lagi mana? Satu lagi wa ala ali Muhammad setelah salawat pada tahiyat akhir. Salawat tahiyat akhir itu bukan lagi sunat abad, itu rukun. Lepas daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sunat abad. Kalau kita tinggal 8 perkara itu ataupun salah satunya, maka disunatkan kita sujud sahwi. Itu sunat abad. Adapun sunat hayat selain daripada itu, selain daripada rukun, selain daripada sunat abad, itu sunat hayat, kelakuan. Adapun mengangkat tangan ketika takbir, adapun meletakkan tangan di bawah dada, ini sunat hayat. Membaca doa iftitah, membaca a'udzubillah sebelum baca bismillah Fatihah tu a'udzubillah tu. Tapi a'udzubillah tu kena baca pelan, tak baca nyaring lah. A'udzubillah. Adapun baca bismillah, kita mazhab Syafi'i wajib baca bismillah. Dan mengatakan amin bersama dengan imam ketika selesai Fatihah, membaca surah selepas Fatihah, membaca zikir di dalam rokok, bukan zikir tasbih di dalam rokok, dan mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan baca doa di dalam iktidal turbo lah, baca doa. Doa antara dua sujud, doa antara duduk antara dua sujud, itu dia panggil sunat hayat, kelakuan. Dia kata sunat hayat ini seperti mana bulu perhiasan. Sunat hayat ini dia kata sunat kelakuan seperti mana bulu perhiasan. Dia kata macam tu. Dalam kitab-kitab lain pun dia sebut macam tu. Sunat hayat itu seperti mana bulu perhiasan. Bulu perhiasan kan? Maksudnya orang ni kalau ada misal, ada janggut, ada bulu kening, ada bulu mata, ada bulu rumah, comel. Jadi semayang kita cukup dengan letak qiyamnya, dengan Allahu Akbar, angkat tangan, kan? Dengan tasbih pun ada baca. Jadi tak kosong, penuh. Aksesori dia penuh. Aksesori semayang itu penuh. Walaupun soal kalau kita tinggal tapi makro. Makro kita meninggalkan sunat hayat tu. Semayang tangan tu, tak tahu orang datang. Soal semayang tu, tapi tak nampak kelakuan semayang tu. Jadi dia kata seperti mana bulu perhiasan kalau pada orang. Orang ni kalau tak ada bulu-bulu ni tak awak. Sama tak ada bulu kening. Lagi lah tak ada perhiasan kok. Nampak strik daripada atas turun. Tambah nak rambut tak ada, bulu kening pun tak ada. Strik tu. Siapa nak terai tengok terai. Kalau Ustaz kata nampak strik, tak tahu nak tengok strik macam mana, lain terkagak nak. 2-3 hari kena berjelak lah dulu sementara. Bulu perhiasan. Jadi sembahyang ni dia ada sunat hayat, iaitu nak bagi nampak sembahyang tu, perhiasan atau kelakuan sembahyang tu yang mengelokkan rupa bentuk sembahyang. Jadi sunat lah yang tu. Tapi sunat hayat ini tidak disunatkan sujud sahwi. Apa maksud sujud sahwi? Sujud kerana lupa. Sujud sahwi ini sujud kerana lupa. 2 kali sujud sebelum daripada memberi salam. Dan sunat abad itu apabila ditinggalkannya, yakni ditinggalkan oleh musalli,
orang yang sembahyang itu dia akan sunat apa? Apabila ditinggalkannya akan musalli, ditinggalkannya oleh musalli, dia akan sunat apa? Sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Sengaja tak baca kunut. Sengaja aja tak baca kunut. Sebab kalau boleh sujud sahwi atau lupa boleh sujud sahwi. Sunat dijabarkan dengan dia, yakni dengan sujud sahwi. Sunat dijabarkan dengan dia, yakni dengan sujud sahwi, yaitu yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu. Sebut dah kita baca dahulu, yaitu tasyahud awal atau kunut subuh atau witir, yakni kunut pada witir. Kunut witir, kunut pada witir boleh. Dan salawat atas Nabi pada tasyahud awal. Adapun salawat atas Nabi tasyahud akhir wajib. Salawat atas Nabi pada tasyahud awal, salawat atas Nabi pada keduanya, yakni kedua tasyahud awal dan kunut. Salawat atas Nabi pada keduanya, yakni pada tasyahud awal dan kunut. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata asalnya balik Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa Sayyidina atau tak apa, boleh. Tapi semua orang dia tak mau hubung. Baik. Dan selawat di dalam kunut wa sallallahu ala, kita mula dengan fi'il madhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau nak bawa barakah jangan wa barik wa barakah, sebab wa sallam wa sallam jangan bawa barik wa sallim. Kalau wa barik wa sallim dia kena Allahumma salli. Dia kena mulakan tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa salli, Allahumma salli, jadi wa sallallahu wa barak wa sallam. Tak wa barakah, tak wa sallam. Seperti dahulu sebut kenyataannya, dia kata sebut dah. Maka sunat ia musalli, orang yang sembahyang sujud sahwi apabila ia meninggalkan akan salah suatu daripada yang 8 itu. Bila dia tinggal yang 8 tu, yang 8 daripada sunat apa tu, sama ada dengan lupa atau sengaja, sunat dia sujud sahwi. Atau ia mengerjakan suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Dia ada membatalkan dia dengan lupa. Dia buat dengan sengaja tapi dia sempat lupa, tak batal. Perkara tu kalau yang membatalkan sembahyang, tapi dia lupa. Dia kata itu perkara perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan dia buat itu dengan sengaja. Jadi sengaja itu mungkin dengan sebab lupa. Kalau lupa dia tak sengaja, tak sengaja kan. Tapi kalau sengaja batal. Maksud sengaja dia tahu berkata-kata sesuatu yang bukan zikir, doa dan Quran batal. Tapi dia lupa. Dia lupa. Lupa hidup kata benda yang lain daripada zikir, doa dan Quran, maka batal. Tapi kalau dia lupa, tak batal. Seperti memanjangkan rukun yang pendek, yaitu iktidal. Panjang rukun iktidal tu. Jadi panjang rukun iktidal itu kali panjang rukun pendek.
masa tu pendek. Qadar mana? Jangan lebih daripada qadar. Setengah kata jangan lebih daripada qadar membaca Fatihah. Jangan lebih daripada qadar membaca Fatihah. Setengah mengatakan jangan lebih daripada qadar membaca doa di dalam iktidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, mil'us samawati, mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. That's doa macam tu lah. Jangan melebihi qadar. Yang kita ambilnya, kalau boleh, iktidal ini jangan kita berdiri lama setelah kita bangun kembali. Iktidal itu artinya bangun kembali. Kembali berdiri betul, itu iktidal. Saya hidup fikir pula lagu mana aku tak rasa 2-3 kali dah jumpa, tapi tak apa kita ulang laginya. Apa maksud iktidal? Semua orang kata bangkit setelah rokok, tak apa betul juga, itu iktidal. Tapi kita nak tepatnya kembali berdiri betul. Asalnya berdiri betul lah. Berdiri betul hak pula, hak hukum tiang tu. Nak satu juzuk, satu Quran, tak apa lepas Fatihah. Nak diri bayar Isya, lepas Fatihah. Bubuh satu juzuk Quran sejam duduk diri. Soh dah ustaz, soh dia diri lama. Bila kita rokok, bangkit pada rokok tadi ini, bengoh bangkit orang ni bengoh. Bengoh kata bengoh tu maksudnya bukan dia turun teguh, dia bangkit pada rokok. Bangkit pada rokok tu kembali dia berdiri betul. Jadi iktidal dengan tiang itu nak membezakan di antara berdiri serta rokok dengan berdiri yang mula itu, maka berdiri yang mula ni tak boleh lama. Kalau boleh lama, jadi sama. Sebab tu dia tak boleh sama. Sebab tu iktidal itu qadarnya jangan melebihi qadar membaca Fatihah. Qadar membaca Fatihah pertengahan ni qadar mana? 35 saat, 30 saat, 1,5 minit je Fatihah tu. Bukan lama apa terlalu. Dengan halamannya agak sederhana 35 saat dan tu lebih kurang. Jadi 4 rakaat Fatihah 2 minit. Baik. Jadi itu iktidal. Seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu iktidal. Jangan berpanjang rukun tu. Duk lama lepas sami Allahu liman hamidah. Ada tu lama dia tak mau turun sujud. Kecuali lah kaifiat sembahyang. Kaifiat sembahyang tasbih. Terpaksa nak pernah habis 10 tasbih. Kecuali lah sembahyang apa satu lagi istisqa. Sembahyang istisqa tu dia lepas daripada rukuk kembali baca Fatihah balik. Kembali baca Fatihah balik. Dia ada. Tu kaifiat dia. Tapi itu tak apa lah. Dan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud pun hukum pendek juga. Duduk antara dua sujud pun hukum pendek juga. Sebab ada lagi duduk panjang. Ada duduk tahiyat. Nak membezakan duduk tahiyat dengan duduk antara dua sujud. Sebab duduk antara dua sujud pun duduk secara iftirash. Duduk tahiyat awal pun duduk iftirash. Kita ceritakan iftirash tu kan. Duduk dengan kita kepok kaki kanan, berdiri jari kaki tu. Dengan tapak kaki kiri kita duduk, tapak kaki kanan kita baca. Dia tak sama dengan duduk tawaruk. Duduk tawaruk, kaki kiri tua masuk bawah kaki kanan, kaki kanan baca menyengit sikit. Itu duduk tawaruk pada tahiyat akhir. Jadi nak membezakan duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat awal, maka duduk antara dua sujud rukun yang pendek. Jadi pendek tu lama mana boleh tu? Qadar membaca tasbih yang
qadar membaca doa yang ada di dalam doa antara dua sujud. Tapi setengah dobeknya yang tepatnya tidak boleh duduk melebihi qadar membaca tahiyat awal. Jadi kalau dia duduk tu lebih kurang tahiyat awal juga, mana duduk jadi sama, tak ada beza. Sebab dia nak bagi beza duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat awal. Maka duduk antara dua sujud tadi tak boleh lebih pada membaca tahiyat awal. Payah juga lah sikit-sikit hasil tu. Kadang-kadang kita ni orang panggil lama dah baru jumpa tu. Dulu ada orang lagi di Surau, kita tak tahu orang tu kita akan sekolah apa. Lepas kami Allah beriman kita, dia beri lama. Sehingga jamaah itu dia boleh tanya ustaz ke mana ustaz ni, kami dengi lah tengok lepas dia kata kami apa mana beri lama. Baru dia nak urus tu, dia duduk baca apa. Kalau ustaz boleh, kalau beri lama orang pun nak hukum kat sini. Tak sah kalau orang. Tak kira ada baca doa apa. Kalau lebih daripada qadar yang kita sebut tadi. Terus ada baca doa lah, rukun pendek. Maka dia kena pendek. Tak boleh pendek tempoh dia. Tempoh kita berdiri balik, tempoh kita duduk atau sujud. Baik. Kita nak masuk hanya ada masalah kita. Maka sunat seperti berkata dengan sedikit. Berkata dengan sedikit juga. Sedikit tadi kita nak kata sedikit macam mana? Pada uruf. Pada uruf ni pada orang ramai yang menghukum dan kata sedikit. Kalau di tengah duduk saya tak apa lah. Man, jom. Tak apa gigi dulu. Kalau dia lupa. Tapi kalau sikit, tak apa. Kata sikit itu tak nak habis. Dia ingat atas semayang tak apa. Tak tahu apa. Tapi kalau bunyi suara, itu tak sikit lah. Batal. Berkata dengan sengaja tu perkara yang membatalkan semayang. Tapi kalau dengan lupa, dimaafkan. Kalau dengan lupa, takkan sampai tak sedar oleh semayang. Mungkinlah sedar kepada saya, tapi oleh karena kejahilannya. Mana tak tahu. Jom, kawan duk kata bawa. Lah. Ada sebutnya tu. Lah tu bukan doa, bukan zikir, bukan Quran. Itu bukan ta'ala. Dia kata lah, masuk. Kalau dia kata lah tu maksudnya. Tak mungkin lah. Tidak. Contoh. Walaupun dalam bahasa Arab, tapi dia bukan doa, bukan zikir. Bukan Quran. Maka tak boleh. Kalau berkata dengan sengaja, batal semayang. Kalau tak sengaja dengan lupa, tak apa. Payah juga nak orang beri contoh, tapi kita tak tahu ayat tu lah. Dan makan yang sedikit. Makan yang sedikit ini bukan maksud kata tidur tak benar makan di depan semayang tu, bangkit daripada sujud, ambil sikit makan. Tak. Makan yang sedikit ni benar untuk nak mungguk. Benar yang mungguk. Minum yang sedikit, minum macam mana? Tu. Hari tu kita tegur. Dia dah tegur banyak. Dia semayang terawih, dia letak air yang berkristal sirat di depan dia, oring di depan dia. Kan? Bila dia minum, oring tu lekat di lidah. Kuning oring tu lekat. Rasa manis, rasa masam tu membawa dia sampai ke dalam semayang. Jadi, bila rasa masam, rasa manis tu, elio pun jadi banyak. Ustaz kat elio lah, ulu. Kalau ayam elio tu orang hak ilih. Boleh juga, tapi tak ada zakat. Ilih ni boleh zakat, tapi dia jadi tak boleh lah. Pasien tu lidah jadi sebut ulu lah. Jadi elio tadi ni bercampur dengan manis ataupun masin yang ada pada mulut tadi ni, itu kita telan dikira minum. Tak pernah sabar sangat. Bismillahirrahmanirrahim.
Tengok pun tak ada, tukang lah kan. Tapi nak cerita kata boleh kita minum tu saya, nak cerita macam tu. Ataupun benda yang kita terlekat sebab tu sunat, kita bersugi. Nabi pun kata tuntut sungguh laula ana syuqa ala ummati la amartum biswa inda kulli salat. Setiap sembahyang Nabi kita suruh sugi. Walaupun dia sunat, tetapi sangat dituntut. Kerana bahaya bila kita tak sugi, dia masa kita duduk ni tak masa COVID kan. Sekali kita rancak sikit baca dah masa COVID. COVID nasi putih nama kita orang 50 belah ni. Gigi biasa ada dengan dia pula. Nasi duduk itu lah tu. Kan? Allah Akbar. COVID tu. Nasi. Nampak pun lah. Nak buat macam mana? Benar lah mulut ni tak kuat kita cerita lah. Benar lah mulut ni bersih. Nasi. Tapi kalau COVID dah tu tak boleh dah. Kotor dia liu macam tu dah kan. Duduk dalam ni banyak enam nak buat. COVID nak boleh tak lihat. Memang kotor. Baik, tapi benda tadi ni bercampur dengan benda. Saat dia ke kanan, dia pergi ke kiri. Bolehlah cuba bawa mari ke depan tu buat putih kan. Tapi makruh lah. Makruh. Setengah orang buat putih. Buat putih. Menangkan untuk. Tengok kan tak tahu kan buat putih. Tapi makruh lah. Sebab dia ganggu. Ganggu perbuatan sembahyang kita, ganggu bacaan sembahyang kita. Kalau tak berhenti kan betul. Nak buat lebih ya, kalau terang lah. Lama tu tabuh lama lagi betul. Air yang bercampur dengan benda makan. Elio tu. Ustaz jadi tak faham tentang kita. Elio yang bercampur dengan benda makan ni, dikira kalau kita telan, dikira minum, dikira makan. Tambah telan pula sekali satu nasi biji atau setengah. Kalau orang tua aku kampung ni pinang. Nak kena jaga. Kalau tak rasa apa tak apa. Kalau SU tak apa, dia tak ada perisa apa. Bila kita minum, kita telan kita tak rasa apa. Kosong. Itu cerita lain. Itu ada lah. Orang dia semayang terawih dia letak benda. Dia letak minuman, letak kopi. Tambah kopi lagi lah. Lepas minum tu hitam sampai ke lidah. Setelah minum tak jelek tengok kan. Hitam minum hitam kan. Lepas tu kalau tertanggung tu rasa manis, rasa pelik kopi tu, tertelan tu kira minum. Nak cerita keadaan minum di dalam semayang tu. Tak kira tahu macam mana lah. Takkan letak cawan dan ekor dan dia tak. Tak jadi dah macam tu. Baik. Dan makan yang sedikit atau melebihkan rakaat dengan lupa. Melebihkan rakaat dengan lupa. Maka sunat sujud sahwi melebihkan rakaat dengan lupa. Macam mana lebih rakaat dengan lupa? 3 ke 4 tambah satu lagi. 3 ke 4 lalunya 3 ke 4 lah. 2 ke 3 jangan jadi. Maghrib ke sehari tak jadi. Selalunya 3 ke 4 yang jadinya gelak jadi bayar seorang diri. Pasal dia bawa diri. Dia bawa diri sampai lupa kan. Kalau dia mau bayar dia nanti bukan kita jalan jadi juga di kampung. Jalan jadi tahun 2020 saya tidak ada dia nanti kan. Ada sedih. Tapi kalau tak bayar di rumah kena kiri. Kita sendiri bawa perawan. Itu suka tahu. Lepas tu tak pakai 3-4 4 tau. Tapi syok tu tak pakai. Kita tambah satu lagi. Lepas tambah satu lagi, sebelum beri salam kita sujud sahwi. Sunat. Kalau tak sujud sah lah. Sah. Tapi sembahyang cacat. Cacat tu lah. Sudah sembahyang, cucu kata Tok Wan sembahyang 5 rakaat. Tak apa. Sebenarnya yang syok itu tidak dikira. Kira yang tak syok saja. Dia kaedah dia macam tu lah.
kena tambah. Kalau 34, 5 shot dia kena tambah. Atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, yang tiada membatalkan sembahyang, seperti membaca Fatihah di dalam rukuk. Itu dia besar. Kalau saya solat aku sampai turun babi Fatihah dalam rukuk tu, tak kena tepat tu, tak kena tepat. Sengaja tak sah lah. Baca Fatihah dalam rukuk. Dia mana dia baca Fatihah dalam rukuk? Dia baca untuk diri masa kiam. Atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti membaca Fatihah dalam rukuk. Dia pindah rukun qauli ini, nak pindah macam mana? Aku baca rakian, nak baca rukuk, tak boleh. Itu tengah batal, mungkin nak bacaan kali kedua. Tadi ada orang tua tanya, saya ni tak tahu baca apa tak? Tu Fatihah dengan aku rukuk. Dia kata tu dalam rukuk tak tahu baca Fatihah dalam rukuk. Itu dia ada kata. Jadi maknanya dia memindahkan bacaan Fatihah dalam rukuk itu tidak membatalkan sembahyang kerana baca Fatihah kali kedua. Adapun ubah teguh Fatihah dalam qiyam tak baca teguh nanti baca dalam rukuk, itu tak sah. Tak boleh. Bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Dia tempat dia tak boleh. Tapi nak cerita kata kalau macam tu juga boleh sujud sahwi. Baik. Atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia. Rukun qauli yang tiada membatalkan dia, rukun qauli ini apa? Rukun qauli ada berapa? Takbiratul ihram, rukun qauli. Fatihah termasuk bismillahnya 2. Kemudian rukun qauli membaca tahiyat akhir. Kemudian salawat Nabi di dalam tahiyat akhir. Kemudian salam yang pertama. 5. Dah kata 3. Ada lagi. Itu 5 rukun qauli. 1 takbiratul ihram, Allahu akbar, mula maksud sembahyang. Kemudian membaca bismillah dan Fatihah 2. Kemudian membaca tahiyat akhir. Kemudian salawat Nabi dalam tahiyat akhir. Kemudian memberi salam, membaca salam yang pertama. Adapun salam yang kedua sunat. Lain dah buat ketiga. Mana nak tahu deh? Baik. Ini contohnya dia kata memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, yang tiada membatalkan sembahyang, seperti membaca Fatihah. Jawab ni, boleh kan baca Fatihah dalam rukuk Ustaz? Tak kata bayangkan. Jawab Fatihah yang kedua kan. Kalau Fatihah yang pertama tekan-tekan tak mau baca dalam berdiri masa qiyam, tak. Mungkinlah Fatihah yang kedua dalam Fatihah dalam rukuk dia baca Fatihah, atau di dalam sujud. Ada pindah Fatihah yang kedua tu baca dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyamnya. Tahiyat awal tu tak baca, terlupa. Sujud yang kedua tu terus baca tahiyat pada qiyam tu lah. Kalau saya tak boleh. Saya tak boleh. Bukan tempat dia. Pada qiyam tu baca Fatihah. Jadi kalau baca tahiyat juga pada akhir, tahiyat awal di qiyam tu maksudnya tahiyat yang kedua. Tahiyat yang pertama masa dulu, masa baca Fatihah. Atau imam duduk baca Fatihah rakaat kedua, dia duduk baca tahiyat. Kan? Mungkin macam tu lah. Tapi nak pindah tak boleh. Bukan tempat dia. Nak pindah yang pertama baca tahiyat tu,
Masa duduk tak baca, nanti nama sekian tak boleh. Maka sunat ia sujud sahwi. Dia kata kalau keadaan macam tu sunat lah ia musolli, orang yang sembahyang itu sujud sahwi. Sikit tuan-tuan. Jangan nak tajuk kita duduk baca dan buka puasa tak apa nak ditahan. Aku lalu buat sembahyang ni mana lah tak tahu, kita tanya okey lah kalau Ustaz kena jawab apa, sini Ustaz kata tak boleh puan atau Ustaz boleh buat tak, atau imam puan tak, Ustaz tu suati puan tak. Kalau kata tak boleh ni, tak apa lah sana, kalau apa-apa tu lah nak buat cara. Ajarlah buka lah juga kan, kita tahu Ustaz dia rolling dia ya. Bagi tak tanya orang tu, kita tak kerti, kok mana lah tak tahu kan. Kalau kita bagi peluang tu, tersembang lah. Baik ibadat ni, Ustaz pun tak, bukan kata boleh. Kalau mana sana, kita tengok tersembang mana boleh, kita jawab tak boleh, tak bukti. Kalau Ustaz yang ada dalam ni, dia boleh betul lah. Kalau tak boleh, bulan depan kita tengok kita ada pula lah ni. Tubuh kalau mari, tak bulan 2 pula. Sama bulan 3 ni. Baik. Tak apa lah. Kita baca lah pelan-pelan. Tak masuk waktu ni. Sebab kalau dia kata macam tu, maka sunat ia sujud sahwi. Ia orang yang sembahyang tadi. Dan jikalau tiada membatalkan sembahyangnya dengan sengajanya sekalipun, dia kalau tak batal sembahyang pun dia kata kena sujud sahwi juga. Tu mana sekalipun tu. Walaupun tak batal baca Fatihah kali kedua di dalam rukuk, walaupun tak batal sembahyang tu, tapi kena sujud juga. Sengaja sekalipun. Ada pengeroyak itu. Sebab ia orang musolli itu, orang yang sembahyang itu meninggalkan tahaffuz. Saya baca tahfiz itu tahaffuz. Tahaffuz yakni meninggalkan orang panggil pelihara sembahyang ataupun meninggalkan aturan sembahyang. Dia tak jaga. Dia tak jaga aturan sembahyang. Dia meninggalkan tahaffuz, yakni dia meninggalkan aturan sembahyang. Dia tak jaga sembahyang tu. Mana boleh kan? Rokok di dalam Fatihah di kita tahiyat, kelagu habis. Kelagu habis. Tak boleh dulu. Baca pada tempat dia. Itu dia kata kerana meninggalkan tahaffuz di dalam sembahyang, kerana meninggalkan orang bagi aturan sembahyang. Dia tak jaga. Atau kerana syok pada meninggalkan sunat abad yang tertentu, seperti kunut atau tasyahud awal. Ini dalam masuk dan jadi panjang, tidak apa kena baca juga waktu tak masuk ini. Baik. Ataupun dia kata atau kerana syok itu maksudnya benda yang begitu mahkamah banyak. Itu syok pada meninggalkan sunat abad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal, baca ketak. Jadi itu. Seperti syok adakah ia baca kunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi. Dia turun mari baca tahiyat akhir laju. Mana tu nak nampak ketika kawan tu ngomong kena baca atau kunut, turun sudah nak. Tahiyat awal pun akhir lah. Masa kau tak baca, syok. Dia timbul syok pada diri dia. Dia sunat sujud sahwi. Maka sunat ia sujud sahwi, dan demikian lagi jikalau syok ia adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib ia datangkan 1 rakaat lagi, kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakannya. Maksudnya kalau kita syok, macam tadi yang saya kata 3 4 kita tambah 1 lagi. Yang syok itu sebenarnya dikira dia tak buat. Dan sunat ia sujud sahwi, dan jika hilang syoknya itu dahulu daripada salamnya. Dan sunat yakni sunat
seorang tadi yang semayang, ia yang syak tadi. Dan sunat ia musalli orang yang semayang yang syak tadi sujud sahwi. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, kalau dia hilang syak itu dahulu daripada salam dia, hilang syak dahulu daripada salam dia, sebelum daripada beri salam, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun, kerana taradud pada lebihnya. Baik, maksudnya macam ni. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, dan dia mari tiga keempat dia pun bagi tambah lah. Dia bagi tambah lah. Bagi tambah lah. Rakaat tu kalau tiga tu jadi rakaat 5 lah, tapi boleh kalau ada syak tak pakai lah rakaat. Ayam tak ada syak tu. Lepas tu bila dah dia bagi tambah, dia turun pergi baca tahiyat awal, tahiyat akhir kan. Dalam tahiyat akhir tu sebelum bersalam dia ingat tapi jalan hilang syak kan. Dia jumpa sebenarnya dia bagi tambah tu jadi 5 rakaat lah. Sebenarnya hak tadi betul. Juga disunatkan sujud sahwi. Walaupun hilang syak dia sebelum daripada dia bersalam sekalipun. Kerana walaupun hilang syak tadi, tetapi dia telah tambah. Dia tak tambah lah. Apa ni rakaat dia tadi. Sebab kaedah dia bila 3-4 dia tambahkan satu. Dia tu masuk yang keempat dah. Jadi dia tambah satu jadi 5 lah. Tapi bila dia bangun sebelum daripada dia baca tahiyat, sebelum daripada dia beri salam, mungkinlah duduk dan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah, ataupun duduk Allahumma salli ala Muhammad. Baru dia teringat balik, tadi betul dah. Hak tambah ni jadi silap lah. Nak kena sujud sahwi tak? Sujud juga. Kena sujud juga. Sunat sujud sahwi. Bunyilah kenangnya. Rajin untuk siap masuk waktu kotan lalu. Ni Ustaz rasa pernah buktikan tu pasal kebuk hari ni dia tanya lagi apa dekat satu muka surat dia nak salah ni. Dia pernah buktikan tu dan kenang ni. Sebab kalau ambil lagi hari ni dia panjang lagi. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jika ia tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia lagi betul sekira-kira sampai ia kepada hak rukuknya, dan lebih sebelum lagi betul berdiri yang memadai pada qiyam, atau ia tinggalkan kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya, seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu jikalau rupanya atau jahilnya. Itu nak cerita pertanyaan ni, tapi nak cerita boleh cerita kalau sikit, kalau tidak tu sikit tu. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi juga jikalau ia orang yang sembahyang tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia lagi betul. Berdiri betul sekira-kira sampai ia kepada hak rukuknya, dan lebih daripada hak rukuk sebelum lagi betul berdiri yang memadai pada qiyam. Maksudnya dia boleh kalau ni tak boleh dah kan? Katalah dia tu tahiyat, katalah dia sujud yang kedua, bila sujud yang kedua ni dia pun Allahu Akbar, kan? Bangkit balik,
Betul agak apa? Intinya ada tak ada layak wan boleh. Tapi kalau laki itu betul tak payah berdoa. Kalau sikit ya kota tu jangan lebih daripada rokok. Tu lah nak tahu. Jadi kalau tersilap dengan tu datuk balik ada buat kelakuan silap tadi kena sujud. Boleh sujud sambil lah. Lepas tu kita tambah sikit kan tu. Nak berhenti lah ni. Kata saya. Lama. Bila? Bila? Lagi dia sambung. Bila tu? Atau ia tinggalkan gunung. Dia tinggalkan gunung dengan tak lupa lah. Yakni maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya. Seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud. Maka sujud sahwi pada segala surah, yakni pada segala masalah yang tersebut itu, jikalau lupanya atau jahilnya. Ada kata kalau lupa atau kerana jahil. Tapi kalau tak kena jahil tak ada. Atau kerana tak lupa tak ada. Dia kembali dia bangkit tadi ini karena dia lupa. Kan kalau pada tahiyat awal tadi ini dia bangkit ke waktu lah. Jadi dia terus duduk pula sebab dia lupa. Bolehlah dia turun tu. Tapi kalau kata dia tak jahil dia tu ingat bangkitlah. Tapi kalau kata tu kan kunut sami Allahu liman hamidah. Doa dia tu. Dia tu turun mulai ni. Tak sebelum hantar lagi. Lepas tu dia bangkit balik. Bangkit balik tu dengan sebab dia lupa. Atau dengan sebab dia jahil. Jahil tu sebab dia bukan waktu hukum yang ni. Bukan jahil semua benar. Jahil tu sebab dia tu tak ingat tak langsung lah. Jadi dia bangkit. Bangkit pula buat Allahumma dina firman Allahumma dini firman ada. Dia baca kunut. Tak ada turun lah. Tapi kalau sekira-kira dia letak dahil lah, dia bangkit lah. Tapi dia kata kalau macam ni tak apa. Kadang-kadang dia juga ni. Kita duk kata tu iman duk kata Allah tu nak turun sujud, tu nak Allahumma dina. Sebab tu tak tahulah. Kita selalunya sembahyang subuh ni sebab kita wakamat banyak di sana. Budak-budak banyak. Kita sebab sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kita baca doa rezeki. Kemudian kita angkat tangan dulu. Bawa Allahumma hdina. Kalau kata tu iman tu spontan, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahumma hdina. Jadi dia untuk makmum ni dia kira bunyi Allah tu dia nak tunggu dulu kan. Dia selalu satu lah. Tapi dia kata dalam masalah ni, jikalau lupa atau jadi kita untuk kita berhenti dalam muka surat 16 juga lah. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi. Jikalau ia musalli tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia musalli lagi betul sampai pada had rukuk dan lebih ataupun lebih pada had rukuk. Berarti saya tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma hafiz 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa fi mautis syuhada wa sunna fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Satu ni je. Bila? Satu ni. Tiga orang. Pagi dengan malam. Ada. Ya barakallahu fadil alias kata sesuatu lagi. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita masih buat pembelian kita tugas salih. Jadi yang ketiga kita pegang ni untuk kelas subuh di masjid kita pada minggu yang ketiga. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk membeli